Oke, kita pindah ke bacaan yang kedua. Ini adalah sebuah bacaan yang berisi percakapan antara Robert dan Erich ya. Di sini ada judulnya Robert und Erich kaufen ein ya. Robert dan Erich berbelanja. Robert und Erich wollen zusammen zu Abendessen. Ya. Robert dan Erich ingin pergi bersama-sama untuk makan malam. Ya. Wollen zusammen zu Abendessen. Ya. Sie gehen in ein Geschäft mit Selbstbedienung und kaufen ein. Ya. Jadi ingin makan malam bersama-sama. Robert und Erich wollen zusammen zu Abendessen. Ingin makan malam bersama. Jadi sie gehen in ein Geschäft. Ya. Mereka pergi ke sebuah toko mit Selbstbedienung und kaufen ein. Ya. Sebuah toko swalayan. Ini artinya Selbstbedienung swalayan. Artinya melayani diri sendiri dan berbelanja. Kita lihat apa yang mereka bicarakan. Brauchen wir Brot? Apakah kita memerlukan roti? Brauchen wir Brot? Apakah kita memerlukan roti? Erich menjawab, ya, ich habe keins mehr zu Hause. Ya, ya, saya sudah tidak punya lagi, tidak ada lagi di rumah, tidak punya lagi di rumah. Nah, di sini ada keins ya. Keins ini adalah sebagai ganti kein Brot ya, kein Brot ya. Ich habe keins mehr zu Hause. Ini adalah sebagai ganti Brot ya. Berarti dia sudah tidak punya. Jadi tidak ada Brot. Keins ini adalah das Brot ya. Jadi keins mehr zu Hause. Jadi orang Jerman suka sekali menghemat kata-kata ya, dan tidak perlu berkali-kali menyebutnya ya. Karena sudah disebut sama Robert, maka Robert sudah tahu apa yang dimaksud dengan keins. Ich habe keins mehr zu Hause. Saya sudah tidak ada sisa lagi, tidak punya lagi di rumah. Jadi tidak punya roti lagi di rumah. Und zwei Flaschen Milch ya, dan 2 botol susu ya. Dia bertanya ya, apakah kita memerlukan 2 botol susu maksudnya ya. Jadi ini adalah sebuah kalimat pendek saja. Tidak ada kata kerja, tetapi tentu saja maksudnya apakah kita apakah kita juga memerlukan 2 botol susu ya. Und dan 2 Flaschen botol susu, Milch ya. Robert lalu menjawab, eine ist genug, satu aja cukup, eine. Nah, ini adalah juga sebagai ganti dari Flaschen, dia tidak menyebutkan botolnya ya, tetapi eine ist genug, berarti eine Flasche. Milch ist genug, eine ist genug, ich trinke Bier. Satu saja cukup, eine ist genug. Satu saja cukup, ich trinke Bier. Saya minum bir. Ya. Kemudian Erich menjawab, nehmen wir eine Flasche Bier und eine habe ich noch. Ya. Kita akan mengambil 1 botol bir, eine habe ich noch. Eine, ini juga sebagai kata ganti, satu saja. Satu, saya masih punya. Eine habe ich noch. Eine Flasche. Eine Flasche. Maksudnya ini adalah eine Flasche Bier habe ich noch. Jadi dia tidak menulis semuanya, dia tidak mengatakan semuanya, mengulang kata ini semua. Eine habe ich noch. Maksudnya eine Flasche Bier habe ich noch. Ya. Kemudian Robert menjawab, Käse brauchen wir auch. Ya. Hier liegt welcher. Käse ini adalah apa ya? Käse itu adalah mentega ya. Käse brauchen wir auch ya. Käse, apakah mentega? Tapi ini adalah sesuatu yang diperlukan kalau mereka makan ya, untuk dicampur dengan roti ya, untuk dioles di roti. Käse brauchen wir auch. Kita perlukan keju ya, keju, maaf ya, keju. Käse brauchen wir auch. Hier liegt welcher. Ini ada di sini juga ada. Welcher ini adalah sebuah ganti dari Käse. Jadi bisa menggunakan welcher ya. Bisa menggunakan einer. Kalau umpama kita menggunakan ein, maka einer di sini ya. Jadi hier liegt welcher. Ini ada juga di sini ya maksudnya. Jadi kita banyak menggunakan kata ganti di sini agar tidak terlalu pemborosan dengan kata-kata ya. Lalu Erich menjawab, für mich
bitte nicht ya. Untuk saya enggak, saya tidak perlu maksudnya. Für mich untuk saya bitte nicht ya. Saya enggak ingin ya. Artinya Erich tidak menginginkan Käse ya atau keju ya. Für mich bitte nicht. Ich esse keinen. Saya tidak makan keju ya. Tetapi butter. Butter ini mentega ya. Ini juga sebagai ganti dari sama dengan keins ya, keins ya. Jadi ini keins ini karena ada s-nya, karena dia das ya, neutral dan bentuk akusatif, sedangkan di sini Käse, der Käse akusatif, maka dia menjadi keinen ya, bukan lagi keins ya, tapi keinen ya, karena dia itu akusatif maskulin ya, karena bentuknya adalah maskulin. Ich esse keinen, artinya ini adalah bukan keinen Käse, dia tidak makan Käse ya, keju, tapi butter. Apakah sama? Butter ini juga mentega ya, adalah mentega, butter. Lalu selanjutnya Robert, nein, ich habe noch welche. Die reicht für heute. Nah, butter dia punya ya, butter. Nein, ich habe noch welche. Die reicht für heute. Ini juga welche, dia menggunakan welche ya, di butter ya. Dia menggunakan welche, maka dia mengatakan nein, ich habe noch welche. Enggak perlu maksudnya ya. Nein, ich habe noch welche. Enggak perlu. Nein, enggak perlu. Ich habe noch welche. Saya masih punya. Die reicht für heute. Cukup untuk hari ini. Jadi Erich memerlukan butter ya. Kemudian tetapi Robert mengatakan tidak perlu butter ya. Masih ada. Ich habe noch welche. Masih punya. Jadi Robert masih punya, makanya dia tidak perlu membeli lagi ya. Tidak punya, jadi masih punya dia butternya. Ya. Kemudian selanjutnya di sini nehmen wir etwas. Das reicht für heute. Cukup untuk hari ini. Ya. Nehmen wir etwas von diesem Schinken. Ja. Schinken ini daging ya, daging ya, daging babi mungkin ya. Schinken 1,80, das ist nicht teuer. Ja. Jadi 1,8 Euro ya. Schinken, das ist nicht teuer. Jadi 1,80 sen ya. Jadi maksudnya itu adalah tidak mahal ya. Kemudian selanjutnya das ist nicht teuer, itu nicht ya, bukan S di sini tapi C seharusnya, nicht teuer. Von diesem Schinken 1,80, das ist nicht teuer. Ya. Ini tidak mahal gitu kan. Kemudian Erich mengatakan ein Eier, telur dan telur, hol doch dort welche. Ambil. Ini adalah sebuah kalimat perintah hol karena du ya, hol bisa juga menggunakan hole, tetapi dia menggunakan hol doch dort welche. Ambil di sana, ada di sana welche. Ambil telur itu. Ini welche ini adalah sebagai ganti dari telur yang banyak itu, welche. Karena ada banyak di Eier, menjadi dia akan mengambil lebih dari satu, welche. Ada di sana banyak maksudnya ya. Hol doch dort welche. Ya, ambil di sana beberapa mungkin ya, lebih dari satu. Ya. Selanjutnya Robert mengatakan hier unun noch Salat. Nah, kita ambil salad lagi ya. Hier unun noch Salat, dan sekarang salad.
dan masih perlu salad maksudnya ya. Erich mengatakan, ich habe schon welchen in dem Korb gelegt ya. Saya sudah welchen ya, saya sudah menaruh di keranjang. Gelegt ya. Ich habe gelegt ya. Legen. Ich habe gelegt, ich habe schon gelegt, ich habe welchen in Korb schon gelegt. Ich habe welchen gelegt, ich habe welchen in Korb gelegt ya. Jadi pembagian kalimat seperti itu. Legen, ich lege, kemudian perfectnya ich habe gelegt ya. Kemudian kalau kita tambahkan keterangan ich habe schon gelegt, saya sudah menaruhnya. Ich habe schon welchen gelegt ya, saya sudah menaruh salad-salad di sana. In den Korb gelegt. Ich habe schon welchen in den Korb gelegt ya. Robert mengatakan so, und was brauchen wir noch ya? Jadi apa lagi ya? Maksudnya apa lagi yang diperlukan? Was, apa yang kami perlukan lagi? Apa yang kita perlukan lagi? Und was brauchen wir noch? Apa yang kita perlukan lagi? Minyak, Öl, Essig, cuka, garam ya. Tadi ada yang bertanya lagi. Erich mengatakan, nein, das haben wir doch zu Hause. Nggak perlu, das haben wir doch zu Hause. Kita kan ada itu semua di rumah maksudnya. Das haben wir doch zu Hause. Kita sudah punya di rumah. Vielleicht noch ein paar Tomaten. Mungkin, vielleicht noch ein paar Tomaten. Mungkin beberapa tomat. Ya. Robert mengatakan, ja, aber dann Schluss für heute. Ya, tapi cukup untuk hari ini. Schluss, berakhir, für heute. Selesai, berakhir, für heute. Ja, aber dann Schluss für heute. Ya, Schluss für heute, selesai hari ini. Artinya cukuplah hari ini. Ya, aber dann Schluss für heute, sonst reicht unser Geld nicht. Kalau tidak, uang kita tidak cukup lagi. Sonst, ya, kalau tidak, reicht unser Geld nicht. Uang kita sudah tidak cukup. Ya. Selanjutnya, ini adalah beberapa keterangan lagi mengenai kedua bacaan yang di atas. Ya, saya akan menjelaskan misalnya arti dari beberapa kalimat majmu, ya, sebuah kata atau kata majmu ya adalah gabungan dari satu nama, tetapi adalah gabungan dari beberapa kata ya, beberapa kata benda ya. Misalnya ini berasal dari Nachttisch ya, Nachttisch ya, meja malam ya, meja malam. Schublade ini adalah laci ya. Di Schublade ini artinya adalah laci meja malam itu ya, night table ya, atau Nachttisch ya. Schublade des Nachttisch ya. Di Nachttisch Schublade artinya sama dengan laci meja malam ya. Ini adalah pembuatannya menjadi satu ya. Sedangkan ini dijabarkan lagi, Schublade des Nachttisch ya, laci-laci meja malam. Der Bücherschrank. Bücherschrank, jadi lemari buku-buku. Ya. Jadi der Schrank für Bücher, ya, lemari untuk buku-buku. Ya. Der Bücherschrank, lemari buku-buku, dijabarkan menjadi buku-buku, lemari untuk buku-buku. Ini bukan K, seharusnya H di sini. Schrank, ya. Lemari buku-buku, lemari untuk buku-buku. Kemudian das Wintersemester, semester berasal dari winter, musim dingin, dan semester. Semester menjadi das Semester im Winter. Jadi semester yang diadakan pada musim dingin, ya. Atau semester yang bertepatan dengan musim dingin ya. Selbstbedienung berasal dari selbst sama Bedienung. Ya. Menjadi man kann sich selbst bedienen ya, atau swalayan, melayani diri sendiri. Jadi orang bisa melayani diri sendiri. Jadi tidak perlu diambilkan barang-barang yang mau dibeli, adalah toko swalayan. Es reicht ya, es ist genug ya. Ini sebagai ungkapan juga ya. Bagaimana ungkapan-ungkapan seperti ini yang harus kita hafal. Es reicht, cukup, sama dengan es ist genug. Ya. Sama dengan es ist genug. Es reicht. Das reicht. Ya. Bisa orang mengatakan das reicht. Ya. Bisa juga es reicht. Artinya es ist genug. Sudah cukup. Ya. Butter reicht noch.
masih cukup butternya, ya, menteganya. Die Butter reicht noch, ya. Mentega masih cukup, ya. Das Geld reicht mir nicht mehr, ya. Uang saya sudah tidak cukup. Uang itu tidak cukup buat saya. Tidak bisa cukup, ya. Tidak ada uang itu buat saya. Das Geld reicht mir nicht mehr. Maksudnya ini adalah uang ini tidak cukup buat saya, ya. Tidak lagi bisa berbelanja karena uang itu tidak cukup. Das Geld reicht mir nicht mehr. Ya. Erich wird Arzt. Ya. Ini adalah seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kata werden, kemudian dikonjugasikan untuk Erich, ya. Dia menjadi Erich wird Arzt. Ya. Erich menjadi dokter, akan menjadi dokter. Erich wird Arzt, akan menjadi dokter. Is mein Freund geworden. Dia sudah menjadi teman saya. Ini sedang terjadi, ya, wird Arzt atau akan terjadi. Wird Arzt, dia akan menjadi dokter. Sedangkan ini ist mein Freund geworden. Ini adalah bentuk perfect. Jadi sudah terjadi. Ist mein Freund geworden. Dia sudah menjadi teman saya. Erich itu sudah menjadi teman saya. Ich weiß es, ya. Ini adalah konjugasi kata kerja wissen, ya. Wissen. Ich weiß es, ya. Kalau ich weiß es, saya tahu itu. Kemudian wir wissen es, kami tahu itu, ya. Wir wissen es, ya. Konjugasinya. Du weißt es, ya. Kamu tahu itu, ya. Kamu tahu itu. Ihr wisst es, ya. Kalian tahu itu. Kalian tahu itu. Er weiß es, ya. Dia tahu itu. Sie wissen es, ya. Mereka tahu itu. Sama juga Sie wissen, Anda tahu itu. Sama konjugasinya. Jadi ini adalah sebenarnya bentuk konjugasinya adalah sesuai dengan apa yang pernah kita pelajari, ya. Tetapi di sini yang masalah adalah bagaimana ini sekarang menjadi SZ, ya. S-nya menjadi SZ, ya. Jadi ich weiß es, wir wissen es, du weißt es, ihr wisst es, er weiß es, sie wissen es, ya. Yang atas ini adalah tunggal, ya. Untuk orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal. Sedangkan ini orang pertama jamak wir, orang kedua jamak, dan orang ketiga jamak.